أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah maghrib pada malam yang penuh barokah ini Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhibbu bi tahiyyatil Islam tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya berikan al-fadhil Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Indah yang diketuai oleh Tuan Nazir, Tuan-Tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang Jumaat yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Marilah bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Menghitung di sini sama erti dengan perkataan membilang atau mengira. Sebab apa kita tak mampu nak menghitung, membilang dan mengira nikmat-nikmat kurniaan Allah ke atas kita? Di mana? Why? Kenapa? Kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini. Apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allah marzaqnal jannatal firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurga firdaus-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini tak lain iaitulah nikmat iman dan Islam.
yang mana kedua-dua nikmat ini iaitu nikmat iman dan Islam mesti kita jaga, kita pelihara, kita bajai, kita perkuat, kita perkasa, kita berkukuh, kita berteguh, bahkan kita tambah ianya dari semasa ke semasa dan beristiqamah dengannya hinggalah ke penghujung hidup kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah ambil nyawa kita dalam keadaan mati kita husnul khatimah, kesudahan yang baik, bukannya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kalau boleh 3 doa ini kita baca setiap hari. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan taubat nasuhan sebelum kami mati. Doa yang kedua, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, permudahkanlah di saat kami menghadapi ambang sakratul maut, waktu nazar, waktu nyawa nak dicabut daripada jasad, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Doa yang ketiga, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau tamatkanlah riwayat hidup kami suatu hari nanti dengan kesudahan yang baik, dan janganlah Engkau tamatkan riwayat hidupku suatu hari nanti dengan kesudahan yang buruk. Ya. Kenapa kita kena baca doa-doa ini? Ya? Kalau pun kita tak menghafal dalam bahasa Arab, memadai dalam bahasa Melayu pun tidak mengapa, ya. Kerana kita nak memastikan seboleh-bolehnya ending kehidupan kita adalah husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kerana sabda Rasulullah SAW, al-umur bi khawatimiha, setiap perkara itu diambil kira penghujungnya, penamatnya, pengakhirannya, penutupnya. Sebagai suatu analogi, ada orang masuk pertandingan lomba lari pencut 100 meter, 8 orang peserta kesemuanya. Garisan sedia break, lalu masing-masing memecut, memerah sepenuh tenaga, sehabis fokus. Ada peserta tu paling terhadapan sekali, lagi ke-7 peserta ketinggalan jauh dekat belakangnya. Tiba-tiba hanya menghampiri lagu 1 meter saja nak cecah garisan penamat, tiba-tiba dia jatuh tersungkur rebah ke bumi. Lalu ke-7 peserta di belakangnya meminta sedia sampai ke garisan penamat. Akhirnya apabila diumumkan siapakah menjadi juara, adakah dia tadi yang pada mereka awal paling terhadapan menjadi pemenang? Tidak, dia tetap dikira sebagai orang yang kalah. Masya Allah. Begitulah perbandingan kehidupan. Ada orang di sepanjang hidup dia bukanlah orang yang baik, dia mungkin dia ahli maksiat, tapi di saat-saat penghujung hidup dia bertaubat nasuha, dia kembali ke pangkal jalan dan berputar kehidupannya 360 darjah menjadi hamba Allah yang saleh. Lalu mati dia dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Maka orang ini dikira seperti seolah-olah sepanjang hidupnya adalah orang baik, walaupun sebenarnya dia bukan orang baik. Yang seorang lagi sepanjang hidupnya dia adalah orang baik, hamba Allah yang soleh. Tak macam mana di saat-saat penghujung hidup dia murtad ataupun dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, lalu mati dia dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Maka orang ini dikira seolah-olah di sepanjang hidupnya dia bukanlah orang yang baik, walaupun sebenarnya dia orang yang baik. Masya Allah, ya. Ustaz baru ini agak terkesan ya dengan kehilangan saudara terdekat dia, abang ipar Ustaz ya, Allahyarham Masri bin Abdul Muttalib, iaitulah abang kepada isteri Ustaz ya, isteri Ustaz Asyad bin Abdul Muttalib. Agak bersedih, tapi Nur jauh dalam sudut hati gembira. Macam tak kena je Ustaz ya, saudara terdekat meninggal gembira. Oh, insyaAllah nanti ya, tunggu dulu ceritanya. Baik, lebih kurang 11 hari bulan 11 tahun 2022, barulah 11. Abai Ustaz dia menghembuskan nafas terakhir dekat hospital yang paling dekat dengan Masjidil Haram ya, pada hari Jumaat penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam ya, meninggalnya pada hari yang sangat mulia. Subhanallah,
di Makkahul Mukarramah, pada tempat yang paling mulia atas muka bumi. Subhanallah. Dan Abang Pak Ustaz baru selesai menunaikan ibadah umrah. Kira tunggu saat-saat nak pulang ke Malaysia aja. Masya Allah, Allah kembali jemput beliau ya. Masya Allah. Dan keesokan pagi ya, pagi Sabtu sebaik saja selesai solat fardu subuh, jenazah beliau disolat jenazahkan di Masjidil Haram ya. Dalam Masjidil Haram oleh ribuan jemaah di situ. Bayangkanlah ya, kita solat di Masjidil Haram pahalanya dilipat kali gandakan sebanyak 100,000 kali ganda berbanding dengan kita solat di masjid-masjid tempat lain atas muka bumi. Kalau seorang menunaikan solat jenazah tadi 100,000 kali lipat, darablah dengan beribu-ribu jemaah. Subhanallah, untungnya ya Rabb. Kemudian jenazah beliau dikebumikan dekat tanah perkuburan di tanah haram ya. Kalau dekat sana ada dua jelas, dekat Mekah itu tanah perkuburan Ma'la, kalau dekat Madinah tanah perkuburan Baqi. Masya Allah, subhanallah ya. Ini adalah petanda besar ya, husnul khatimah, kesudahan yang baik. Subhanallah. Dan pada hari yang sama juga di Malaysia dikembangkan juga dengan pemergian Allahyarham Waliullah ya, Tuan Guru Pak Sumin kat Kuala Nerang Kedah, yang dikatakan beliau ini memiliki karamah ya, dan beliau juga kasyaf ya, boleh baca hati manusia. Subhanallah. Pada hari yang sama, hari Jumaat juga. Subhanallah. Cuma saya fikir ya, apa ya kebaikan yang Abai Pak Ustaz buat ni, apa amal solehnya sampai Allah pilih ya, menjadi tetamu agungnya pada hari yang sangat mulia, pada tempat yang paling mulia. Subhanallah. Sebab nak kata Abai Pak Ustaz ni, nak kata beliau ustaz tak juga, nak kata beliau itu pendakwah tak juga, nak kata beliau ni alim ulama tak juga, nak kata beliau ni mungkin dermawan yang luar biasa tak juga. Insan-insan biasa, hanya seorang pendorong ke Felda duduk dekat lempar 8 ni dekat Pahang. Masya Allah ya. Sebab itulah saya teringat ya, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah kamu meremehkan sesuatu kebaikan walau sekecil mana ya, walau hanya sekadar kamu mengukir senyuman ketika kamu bertemu dengan saudara kamu, nampak kecil aja ya. Kadang-kadang kita pelikir, kita remeh, kita kata apa-apalah ya, orang sedekah masuk duit dalam tabung masjid apa Bukit Indah RM10, RM100, RM1000, ataupun transfer online ke akaun masjid Bukit Indah ya, RM5,000, RM10,000. Engkau setakat senyum aja, apa barang nampak, itu kita meremehkan, mempelecehkan, padahal itu sunnah Nabi. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah ya, senyuman kamu di hadapan saudara kamu itu merupakan satu sedekah ya. Ustaz teringat pada zaman Rasulullah SAW, suatu hari Nabi mengumumkan si fulan bin si fulan ahli syurga. Lalu ada seorang sahabat yang lain merasa cemburu ya, atas pengumuman itu. Lalu dia nak tahu apalah agaknya amal soleh yang sahabat aku ini lakukan sehingga Nabi jamin dia ahli syurga. Waktu dekat dunia lagi Nabi dah sebut nama dia ahli syurga. Subhanallah. Lalu sahabat itu pun mengikuri sahabat tadi ya, sampai ke rumahnya. Lalu dia pun minta izin untuk nak menjadi tetamu selama 3 hari 3 malam. Setelah diizinkan, hari pertama dia duduk dekat rumah sahabat itu berhadi, tak ada apa amal soleh yang luar biasa. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama, semua biasa-biasa. Tak adalah nak kata sembahyang sunat di beratus 100 rakaat ya, setiap hari berpuasa ya, baca Quran 24 jam, tak juga. Biasa-biasa dia macam sahabat-sahabat Nabi yang lain. Setelah tamat dia menjadi tetamu. Waktu dia nak pulang, dia pun bertanya, wahai sahabatku, sebenarnya aku ingin tahu sangat ya, apakah amal solehmu hingga Nabi menjamin kamu ni ahli syurga. Astaghfirullahalazim, tak ada apa amalan istimewa aku lakukan melainkan setiap malam waktu aku nak tidur, sebelum aku lelapkan mata, aku akan memaafkan semua dosa-dosa sesiapa sahaja yang ada melakukan salah silap dan menyakiti hati aku pada hari tersebut. Itulah yang aku lakukan setiap malam sebelum aku tidur. Subhanallah.
Jadi nampak amalannya kecil aja, ya. Amalan hati namanya. Sebab kalau sembahyang orang nampak, baca Quran orang nampak, sedekah pun kadang orang nampak, kita buat khidmat masyarakat pun orang nampak juga. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, tak ada siapa pun yang nampak dan tak ada siapa pun yang tahu, melainkan kita dengan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Subhanallah. Inilah disebut sebagai amalan hati, ya. Dan orang yang paling pemaaf tak lain iaitulah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berdakwah di Taif, Nabi dilempari batu, disakiti hingga patah gigi Nabi, berdarah ke tubuh badan Nabi. Hingga kan malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, sekiranya engkau mahu, nescaya aku akan terbalikkan 2 gunung besar itu ke atas mereka. Subhanallah. Malaikat yang offer, tuan-tuan, malaikat penjaga gunung. Masya Allah, sangat luar biasa. Apa Nabi kata? Tak mengapa. Boleh jadi mereka hari ini tidak beriman kepada Allah, tapi nanti zuriat keturunan yang lahir daripada sulbi mereka akan mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Subhanallah. Sifat rahmat Nabi tadi, Nabi tak ada sifat pendendam, ya. Kalau kita dapat peluang macam tu malaikat, now hapuskan mereka, ya, padat muka mereka. Itu kita lah kan insan biasa. Nabi tak, Nabi boleh memaafkan atas sifat kasih dan sayang, dan Nabi berfikiran jauh, ya, berpandangan jauh, panjang ke hadapan dia. Kalaupun mereka tak beriman pada hari ini, tapi mudah-mudahan zuriat keturunan yang lahir daripada sulbi mereka akan mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Subhanallah. Dan sesungguhnya amalan-amalan yang kecil itu banyak, ya. Contoh, kita membuat sesuatu yang menghalangi dekat jalan, mungkin ada batu, mungkin ada kaca, ada paku, kita pun buang sebab kita fikir takut orang terpijak kaki luka, ataupun motosikal lalu banyak yang pancit. Nampak kecilnya amalan itu. Ataupun subhanallah, ya, nanti kita nak balik daripada masjid pulang ke rumah, kita dapati tong-tong sampah yang ada dekat keliling masjid dah dipenuhi sampah. Kita pun dengan rela hati bungkus baik-baik, bawa bersama kenderaan kita keluar sana, kita buang sampah itu dekat pembuangan sampah di luar sana. Masya Allah, kecil je nampak. Ataupun satu hari mungkin kita musafir, singgahlah dekat mana-mana surau, tiba-tiba kita nak qada hajat, bila airnya ada bau yang kurang menyenangkan, kita pun dengan senang hati ambil penyapu, ambil berus, ambil sabun Dettol yang ada kat situ, kita pun cucilah barang 10-15 minit. Masya Allah, ya, nampak kecil aja. Atau tengah jalan-jalan tiba-tiba terserempak dengan seekor kucing yang sangat kurus, nampak tulang belulang, tulang rusuk dia, ya, menunjukkan kucing itu sangat lapar, ya. Masya Allah. Kucing itu jalan perlahan, tergetak-getak, kata orang utara, macam orang kena Parkinson. Kita pun kesian, kita tak sampai hati. Lalu pun kita menghampiri kucing itu, kita belai-belai, kita usap-usap, kita memberi kucing itu makan. Masya Allah, nampak kecil, ya. Tapi kita tak tahu, mungkin amalan sekecil itulah Allah pandang, lalu Allah terima, Allah reda, lalu menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ingat tak satu kisah seorang perempuan pelacur, di zaman-zaman dulu lah, dah lama, ya. Perempuan pelacur satu hari dia kehausan, lalu dia tengok ada satu perigi tak jauh daripada tempat itu. Dalam perjalanan dia nak menuju ke perigi itu, tiba-tiba bila dah nak sampai, ada seekor anjing melintas di hadapannya. Dalam keadaan anjing itu menjelirkan lidah. Anjing kalau menjelir lidah itu isyarat anjing itu haus, kehausan. Wanita pelacur dia tak sampai hati, lalu dia buka sepatu dia, dia cedok air dalam perigi, dia beri minum pada anjing yang kehausan tadi. Hanya kerana ihsan dia, sifat belas ihsan dia, simpati kesian daripada seekor anjing yang haus tadi, rupanya Allah pandang, lalu menjadi asbab wanita pelacur ini dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah, ya. Berbanding dengan amalan yang besar-besar, ya, kadang-kadang macam-macam lintasan hati hinggap, ya, adalah sikit perasaan riaknya, ujungnya, sum'ahnya, ya,
Masya Allah, ya. Contoh, lepas solat fardu isya berjamaah dekat sebuah masjid, kita pun solat sunat ba'diyah, ya. Orang lain semua solat sunat ba'diyah 2 rakaat, ada yang solat 4 rakaat. Itu dikatakan menyamai pahala sembahyang seperti malam al-qadar. Itu pun kalau disusuli dengan 4 rakaat qabliyah zuhur, ya. Subhanallah. Kita pula solat sampai 13 rakaat, ya. 10 rakaat ba'diyah, 3 rakaat witir. Masya Allah. Sebaik kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita betul dekat belakang. Dah tak ada seorang insan pun, tak ada langsung jemaah dalam masjid itu. Semua dah balik. Termasuk Pak Siap. Kita pagi Pak Siap pun tak ada. Semua dah balik. Tiba-tiba terlintas hati kita, akulah insan yang paling soleh di dunia ini. Dan siapa yang boleh menandingi kesolehan aku? Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu namanya ujub. Ujub ini asal perkataan ajabah. Ajabah yu'ajibu ta'ajuban. Ta'ajub maknanya kagum. Dia kagum terhadap kebaikan diri sendiri, maka jadilah amalan dia haba'an mansura, umpama debu-debu yang berterbangan. Tak ada sebarang nilaian pahala pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalannya hebat, tuan-tuan, ya. Orang lain 2 rakaat, 4 rakaat, dia 13 rakaat. Allahu Akbar. Sebab itu tak kiralah amalan kita ni kecil ke besar, buat dengan hati yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan untuk menyembah akan Allah melainkan dengan hati yang penuh ikhlas terhadap beragama. Maknanya kalau amalan kecil pun buat hati ikhlas, itu pun Allah pandang, ya, boleh menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga. Apatah lagi kalau amalan itu amalan yang besar-besar yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, itu lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Kerana syaitan tak akan mampu nak menggoda, merasuk, menghasut, membisikkan kepada hamba-hamba Allah yang hatinya ikhlas. Sebab itu ikhlas sangat penting. Masya Allah. Dan sesungguhnya 2 nikmat yang paling besar ketika mana kita hidup sekarang ini di dunia, nikmat iman dan Islam, akan membawa kita untuk meraih suatu nikmat yang sangat besar di hari akhirat kelak, iaitulah nikmat kita dipilih oleh Allah menjadi penghuni-penghuni syurganya. Mana mungkin seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa iman dan Islam? Tak mungkin sama sekali. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Subhanallah. Dan sesungguhnya kita amat bersyukur pada Allah kerana Allah telah menurunkan suatu nikmat sangat besar ke atas umat ini, iaitulah nikmat kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang sangat besar. Bayangkanlah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang agama apa yang kita anuti pada hari ini. Bayangkanlah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita meraba-raba dalam kegelapan jahiliyah nak mencari-cari kebenaran tapi tak jumpa. Bayangkanlah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidup kita hari ini dalam kesesatan yang nyata. Lalu bersyukurlah banyak-banyak pada Allah yang telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Ini suatu nikmat yang amat dicemburi oleh sekalian para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sekalian para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka semua menginginkan untuk nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka selalu berdoa minta pada Allah agar Allah menjadikan mereka umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam berdoa minta pada Allah agar Allah menjadikan beliau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa nak jadi umat Muhammad tidak dimakbulkan oleh Allah Taala. Hanya saja Allah Ta'ala mengizinkan nama Nabi Musa alaihissalam disebut berulang-ulang kali di dalam banyak surah di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi bacaan, tatapan, renungan dan iktibar buat umat Muhammad, buat kita semua umat Muhammad sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta pada Allah agar Allah menjadikan beliau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Ibrahim nak jadi umat Muhammad tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Hanya saja Allah Ta'ala mengizinkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sebutan atas umat ini. Apa yang disebut sebagai salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap kali kita salat waktu tahiyat akhir sebelum beri salam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hanya seorang Rasul sahaja yang mana doanya nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimakbulkan oleh Allah Taala. Siapakah beliau? Tak lain, beliau ialah Nabi Isa alaihi salam al-Masih. Ketika mana berlaku peristiwa konon-kononnya Nabi Isa alaihi salam disalib, ya, padahal bukan Nabi Isa alaihi salam yang disalib. Hakikatnya Allah angkat Nabi Isa ke langit dan Nabi Isa masih hidup dan terus hidup nanti di akhir zaman. Ketika mana berlaku peristiwa Dajjal la'natullah al-Masih bermaharajalela melakukan sebesar-besar fitnah atas muka bumi menyesatkan umat manusia. Ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke bumi. Antara tujuannya yang pertama untuk membunuh Dajjal la'natullah al-Masih. Hanya Al-Masih saja yang berupaya untuk membunuh Al-Masih. Selain daripada Al-Masih tidak berupaya untuk nak membunuh Dajjal Al-Masih. Termasuklah Imam Mahdi Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kata ulama, kenapa ada persamaan gelaran ya, Al-Masih antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Nabi Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Ini adalah kerana beberapa ciri persamaan di antara kedua mereka. Yang pertama, Nabi Isa AS Allah beri kelebihan boleh menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta dan sobak. Begitu juga dengan Dajjal diberi kelebihan yang sama. Yang kedua, Nabi Isa AS diberi kelebihan boleh menyembuhkan orang-orang yang buta matanya menjadi celik, dapat melihat semula. Begitu juga dengan Dajjal diberi kelebihan yang sama. Yang ketiga, Nabi Isa AS diberi kelebihan oleh Allah boleh menghidupkan semula orang-orang yang telah mati. Rupa-rupanya Dajjal juga diberi kelebihan yang sama. Bezanya ialah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa namanya mukjizat, manakala kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal namanya istidraj. Sebab itu kalau boleh kita nak semua nikmat yang kita kecapi hari ini berupa rahmat dan kasih sayang Allah ke atas kita. Maksudnya dengan nikmat kurniaan Allah kepada kita menjadikan kita semakin dekat, semakin hampir kepadanya. Ya, nikmat itu berupa rahmat dan kasih sayang. Kita tak nak nikmat yang kita kecapi hari ini berupa istidraj. Allah beri nikmatnya kepada kita dengan kemurkaannya, dengan marahnya. Kau nak sangat nak ambil kau, ya, Masya Allah, ya, menjadikan kita sombong, angkuh, bongkak dan semakin jauh dan semakin sesat. Wal'iyadu billah. Ada orang dia kaya raya, ya,
uangnya berbilion-bilion, hartanya bertimbun-timbun, asetnya bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara, di Pakistan, di Hindustan, di Afghanistan, di Azerbaijan, di Turkistan, dan di Gohegostan. Dan di dalam negeri pastilah di Kelantan. Sampai dengan aku bongkar sombong, ia berkata, tengok, aku tak pernah sembahyang, tapi aku kaya raya, ya, aku memiliki segala-galanya, dunia anak yang punya. Berkata Fir'auni, itu bukti Allah sayang pada aku. Korang hari-hari solat 5 waktu sehari semalam, tak pernah tinggal, sujud, rukuk dan bagai lagi, tapi tetap miskin, tetap mampu ke dana. Itu bukti walaupun korang sembahyang tapi Allah tak sayang korang, walaupun aku tak sembahyang tapi Allah sayang aku. Astagfirullah. Dia perasan ya, kekayaan yang dimiliki, kemewahan hidup itu kerana Allah sayang pada dia walaupun dia tak sayang. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang dimiliki itu tak kurang tak lebih, sama seperti apa yang Allah kurniakan kepada Fir'aun, Allah berikan kepada Haman, Allah anugerahkan kepada Qarun, Allah berikan kepada Namrud dan yang sewaktu dengannya. Wal'iyadzubillah. Kita tak nak macam itu ya. Biarlah semua yang kita miliki hari ini berupa rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu kita pun bersyukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji-pujian hanyalah untuk Allah yang dengan segala nikmat-nikmatnya itu sempurnakanlah kebaikan-kebaikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam turun ketika itu untuk menghancurkan semua palang salib yang ada di atas muka bumi, sebagai penafian bahawasanya bukan Nabi Isa yang disalib. Sebenarnya ada seorang lelaki yang wajahnya mirip seperti Nabi Isa, lelaki itu yang kena salib. Hakikatnya Nabi Isa Allah angkat ke langit, Nabi Isa masih hidup hingga ke saat ini. Masya Allah. Yang ketiga, Nabi Isa AS turun ketika itu untuk membunuh sekalian khinzir-khinzir yang ada di atas muka bumi. Ini ada dinyatakan dalam hadis sahih. Dan yang keempat, Nabi Isa AS turun ketika itu bukan sebagai seorang rasul untuk umatnya pada zamannya yang membawa syariat berteraskan kitab Injil, tetapi Nabi Isa AS turun ketika itu membawa syariat Muhammadiyah yang berteraskan kitab suci Al-Quranul Karim, juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Nabi Isa AS turun ketika itu bukan sebagai seorang rasul untuk umatnya pada zamannya, tetapi Nabi Isa turun ketika itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya doa Nabi Isa nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimakbulkan oleh Allah Taala subhanahu. Bayangkanlah, semua para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka menginginkan nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka selalu berdoa minta pada Allah agar Allah menjadikan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa-doa mereka nak jadi umat Muhammad tidak dimakbulkan oleh Allah Taala, melainkan hanya untuk Nabi Isa seorang sahaja. Tiba-tiba kita semua lahir saja ke dunia ini, keluar daripada perut ibu kita, Ustaz Safwan bin Babidi diberi nama, Ustaz Farid Izmir diberi nama, Asyah binti Abdul Muttalib diberi nama. Kita tak nampak kelebihan ini, kita tak berterima kasih pada Allah atas pilihan ini, kita tak bersyukur pada Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah kita, maka malanglah kita. Ketahuilah, walaupun kita umat akhir zaman, walaupun kita umat terakhir, kita anak bongsu, tetapi kita adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk sekalian manusia dulu, kini dan selamanya di sepanjang zaman. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu mengajak kepada kebenaran dan kamu mencegah daripada kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Persoalannya, kenapa umat Muhammad Allah pilih menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat? Jawapannya ialah kerana umat para rasul yang terdahulu, mereka hanya diperintahkan untuk beriman dan taat kepada rasul mereka, tetapi mereka tidak diperintahkan untuk menjalankan tugas-tugas rasul mereka, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berbeza dengan kita umat Muhammad, kita adalah satu umat yang diperintahkan untuk beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu yang sama, kita juga diperintahkan untuk menjalankan tugas Nabi Muhammad, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan kata lain, kita adalah satu umat yang diperintahkan untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Sabda Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu dariku walaupun hanya satu ayat. Balighu ni fi'il amar, perintah. Sampaikanlah olehmu anni, dariku. Apa dari Nabi Muhammad SAW? Antaranya akhlak agung Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada engkau wahai Muhammad terdapat budi pekerti, akhlak yang sangat agung, sangat pekerti, sangat tinggi, subhanallah. Lalu akhlak Nabi kita terapkan dalam kehidupan yang disebut sebagai akhlak mulia. Lalu kita bawa ke tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh ikutan kepada masyarakat sekeliling. Ini yang disebut sebagai dakwah. Ustaz, saya nak berdakwah tapi ilmu saya tak banyak, Ustaz. Saya mengaji belum sampai PhD lagi, Ustaz. Padahal PhD bolehlah saya berdakwah. Saya pun kita asal pun banyak, tak selesai lagi mengaji. Cara tak banyak, maknanya memadai berapa juga ilmu fardu ain, ilmu agama yang kita miliki, itu sudah cukup untuk kita memanjang-manjangkan, menyebar-nyebarkan, menyampaikan kepada sesiapa sahaja. Atas sebab inilah umat Nabi Muhammad SAW Allah pilih menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita umat akhir zaman, kita umat terakhir, kita anak bongsu, tetapi kita adalah umat yang akan mula-mula Allah masukkan ke dalam syurganya di hari akhirat, mendahului sekalian para rasul dan umat-umat mereka. Subhanallah. Kalau fikir-fikir secara logik, macam potong Q lah pula. Sebab umat Nabi Adam, Idris, mereka dah berada dekat alam kubur dah beribu-ribu tahun, belum kiamat lagi. Kita dah nak hampir kiamat, baru lahir kiamat dah. Tiba-tiba di hari kebangkitan, kita pula umat yang mula-mula Allah masukkan ke dalam syurga, mendahului sekalian umat. Inilah antara keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk Nabi Muhammad dan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah banyak-banyak. Yang ketiga, walaupun kita umat terakhir, kita umat akhir zaman, kita anak bongsu, umur kita pendek-pendek, tak seperti umat para rasul yang terdahulu. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam ketika wafat baginda berusia 1050 tahun. Subhanallah. Dan ada umatnya umur yang cecah sampai 2000 tahun, tuan-tuan. Ya Allah, tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Hari ini kalau ada orang umur 100 tahun pun, arwah ini ustaz meninggal umur 100 tahun, badannya dah bongkok 3, tuan-tuan. Bongkok 3, tuan-tuan. Tapi kalau Nabi Nuh 1050 tahun tu macam mana, tuan-tuan? Kalau umat Muhammad 100 tahun dah bongkok 3. Kalau umat dulu-dulu umur 1000 tahun, bukan bongkok 3 lagi, tuan-tuan, bergulung terus, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Mari kita tak dapat nak bayang, tuan-tuan. Disebabkan umur umat para rasul terdahulu umur mereka panjang-panjang.
lalu mereka ada banyak masa untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita umat Muhammad umur pendek-pendek. Nabi bersabda, amal ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Sikit saja yang lebih panjang daripada itu. Subhanallah. Sebab itulah kalau orang meninggal dunia umurnya 99 tahun, kita pun kata, subhanallah, untungnya pakcik tu panjang umur dia. Kalau orang tu meninggal umurnya 28 tahun, kita pun kata, pendeknya umur, tak sempat kahwin pula tu, kesian. Tapi kalau ada orang meninggal dunia umurnya 69 tahun setengah, kita pun kata, patut pun. Apa tak patut? Nabi kata umur antara 60 ke 70. 69 tahun setengah, ya, antara. Dia memang patutlah meninggal. Barang siapa yang umur lebih panjang daripada itu, merupakan satu bonus daripada Allah Ta'ala, ya. Allah nak kalau hambanya itu umur panjang dalam keadaan dia hamba Allah yang tak baik, sebenarnya Allah bagi peluang untuk dia bertaubat nasuha dan kembali ke pangkal jalan. Allah nak kalau hambanya itu umur panjang dalam keadaan dia hamba Allah yang saleh, sebenarnya Allah bagi peluang untuk dia menambah sebanyak mungkin amalan demi amalan sebagai bekalan yang akan dibawa pada hari yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, manusia yang paling baik itu ialah tulal umruh wa kathurat amalu. Panjang umurnya, banyak pula amalan solehnya. Subhanallah. Sebab tu kalau boleh kita selalu minta pada Allah. Jangan kita minta, ya Allah panjangkanlah umurku semata-mata, tidak. Tapi doa begini, ya Allah panjangkanlah umurku dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah. Berkatikanlah usia hidupku. Seperti seketika laluan untuk azan isya. Falyatafaddal mashkura. Umur umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang berbanding dengan umur umat para rasul yang terdahulu. Lalu Allah Ta'ala beri satu keistimewaan yang sangat luar biasa kepada kita semua umat Muhammad. Suatu kurniaan yang Allah tak pernah beri kepada umat para rasul yang terdahulu sebelum daripada kita. Apa dia? Iaitulah gandaan pahala atas setiap amal soleh yang kita lakukan. Subhanallah. Bayangkanlah pagi tadi kita sampai Masjid Bukit Indah ni awal. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah, 2 rakaat aja pun, tapi pahala Allah bagi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Kemudian kita susuli pula dengan salat berjamaah, ya, subuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subh fil jamaah fa ka'annama qama lailan kullaha. Barang siapa yang mendirikan salat fardu isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bersolat di separuh malam. Dan barang sesiapa yang mendirikan salat fardu subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bersolat di sepanjang malam. Subhanallah. Padahal kita solat subuh dengan imam mungkin 10 minit, habis mungkinlah 15, atau mungkin dengan wirid-wirid doa semua katalah 25 minit. Tapi ganjaran pahala Allah bagi seperti kita solat sepanjang malam. Berkata matahari terbenam masuk maghrib, kita dah angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan kita tak berhenti solat, bersambung-sambung sampailah keesokannya waktu matahari terbit, ya, baru kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah begitu. Padahal berapa minit sangat kita buang. Allahu Akbar. Bayangkanlah kalau kita solat, barang siapa yang bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, setiap kali sesudah solat 5 waktu, nescaya akan berguguran dosa-dosanya yang lalu. Ya Allah, ya sekejap saja, tapi berguguran dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah. Bayangkanlah dengan kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan menanamkan satu pokok untuk kita di dalam syurga. Subhanallah. Kalau selama ini kita dah bertasbih beratus-ratus ribu kali, bahkan mungkin jutaan
sekali, maknanya dah beratus-ratus ribu pohon ya Allah tanamkan untuk kita di dalam syurga. Kita dah disediakan oleh Allah satu ladang pohon-pohon yang sangat luas di dalam syurga. Logiknya, kalau kita buat pelaburan, contoh tanam pokok kayu baharu sebagai contoh, katalah dekat Sabah ada 10 ekar, tiba-tiba lepas beberapa tahun dapat berita menjadi-jadi, dapat hasil yang banyak. Agak-agak kita satu hari akan sampai dekat ladang itu. Sampailah, sebab ladang itu kita punya tanah tu, gerak tu nama kita. Begitu juga dengan pohon-pohon yang Allah sediakan dalam syurga. Kalau kita dah bertasbih beratus ribu berjuta kali waktu hidup, maknanya dah beratus ribu berjuta pokok Allah sediakan dalam syurga untuk kita. Logiknya, agak-agak kita satu hari akan sampai tak ke ladang itu? Logiknya sampailah. Sebab ladang itu milik kita. Allah sediakan untuk kita. Si fulan bin si fulan, dia punya, geran atas nama dia. Contoh kan, Allahu Akbar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani mahbubatani ila rahman, khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan pada lidah, nak sebutnya senang sangat, tetapi teramat berat pada mizan Allah, pada timbangan Allah di hari akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala kepujiannya, maha suci Allah Tuhan yang maha besar. Allah senang sangat nak sebut, tetapi memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Jom ikut sama-sama Ustaz dengarkan 3 tasbih ini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Ringan pada lidah, pada lisan, tapi teramat berat pada mizan Allah, pada timbangan Allah di hari akhirat. Itulah dia, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebentar lagi kita solat Isya berjamaah. Tadi kita dah solat Maghrib berjamaah. Siang tadi kita solat Asar, sebelum tu solat Zuhur, sebelum tu lagi awal siang, awal pagi ya, solat subuh ya. Kita buat 5 waktu sehari semalam, tetapi pahala yang Allah beri sama seperti kita mendirikan salat 50 waktu sehari semalam. Seperti mana awal perintah yang Nabi terima daripada Allah ketika peristiwa Mi'raj. Buat 5 kali tu, pahala Allah bagi sama macam kita buat 50 waktu sehari semalam. Subhanallah. Ya, dah dapat diskaun daripada 50 jadi 5, dan dapat diskaun 5 pun masih ramai yang tewas ya. Masya Allah, Masya Allah, sedihnya ya. Jaga ya, sebab ini tiang agama imanuddin. Subhanallah, kita dapat lakukan amal soleh pada malam Al-Qadar ya. Walaupun hanya beberapa detik sahaja, walaupun hanya sekadar kita menyebut Subhanallah, tapi tepat pada detik Al-Qadar, maka pahala Allah bagi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bahagi 12 bulan sama juga 83 tahun 4 bulan. Itu sekali. Kalau 10 kali kita dah bertemu dalam keadaan kita melakukan amal soleh padanya, umur kita 834 tahun, dah menyamai umur umat para rasul yang terdahulu ya. Umur mereka sekitar begitu, 700, 800, 1000. Subhanallah. Katalah hari ini umur kita, katalah Tuan Haji 70 ada ya Tuan Haji? 70 lebih ya? Okeylah, katalah 70 tahun. Sejak kita akil balik, katalah kita akil balik umur kita 15 tahun. Sampai hari ini kita dah bertemu malam Al-Qadar 50 kali. 50 kali.
Maknanya 83 tahun 4 bulan kali 50 sama juga 4170 tahun. Apa maknanya? Hakikatnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih panjang berbanding dengan umur umat para rasul yang terdahulu. Subhanallah. Mana ada orang umur 4000 tahun? Subhanallah, ya. Dan yang seterusnya, walaupun kita umat akhir zaman, kita umat yang terakhir, kita anak bongsu, tetapi kita adalah suatu umat yang akan mendapat sebesar-besar syafaat di hari akhirat kelak, yaitulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayang Nabi pada kita, betapa kasih Nabi pada kita, betapa cintanya Nabi kepada umat ini. Nabi bukan Islam yang mulia, bahkan hinggalah saat kematian kita dibangkitkan di hari akhirat, Nabi tetap nak tolong kita, nak selamatkan kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas menyatakan keredaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mereda walau seorang pun di kalangan umatnya dicampakkan ke dalam api neraka. Allah sayang Nabi, ya. Dekat dunia pun Nabi nak kita selamat, di hari akhirat pun Nabi tetap nak beri syafaat. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perbanyakkanlah selawat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata orang yang paling hampir denganku di hari akhirat kelak ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan Nabi bersabda, orang yang lupa untuk berselawat ke atasku, sesungguhnya dia telah lupa jalan untuk nak masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Perbanyakkanlah berselawat, mudah-mudahan amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Jadi setakat ini saja untuk perkongsian Ustaz pada malam ini. Yang baik